tauhid. Jangan duk buat tak dan, jangan duk buat nantilah kalau ada masa, kalau senang, kalau lapang. Oh dah. Ni hak Nabi bawa hak mustahak. Kita sayang kat Nabi, kita sayang diri kita. Hak ni kita nak bagi keutamaan. Lebih lagi dulu masa muda-muda tak dan. Tak ada ustaz. Oi dulu nak mengaji, duk kira beranak tiap-tiap tahun. Nampak tu orang ni mula dulu kerja ustaz, anak ramai tak ada. Ni kita ada masalah hujung-hujung hayat kita Allah bagi tumpu hal ni, tumpu. Satu apa dia? Tauhid, mengaji betul-betul, faham betul-betul. Saya rasa di sini ada ustaz mengajar dalam tauhid, tuan-tuan. Darul Ihdah ni pun saya harap 3 benda ni ada. Satu, ilmu tauhid. Kalau tak ada secara rasmi pun dalam pengajian tu ada menjurus ke situ. Yang kedua, syariat. Bagi kita dan syariat, lebih syariat kita buat hari-hari. Yang utama apa dia? Solat, sembahyang. Hak tu bagi betul buat. Dia banyak kan. Kita dulu tak mengaji, nak tumpu apa dulu ustaz? Sembahyang dulu. Ini ibadat kita, macam mana ambil wudu. Sebelum sembahyang tu dia kait banyak. Nak sembahyang kena suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, haid, nifas, bila nak kena mandi, bila tak boleh sembahyang, bila kena sembahyang. Jangan buat ringan. Sampai zaman Rasulullah SAW ada geng-geng perempuan yang mengaji, dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni susah lah nak banding dengan orang jantan. Tapi dia tak kata orang jantan tu lah, saya lah kata. Kenapa? Orang jantan tak apa, dia pun tak ada haid. Kami ni orang perempuan, ada masa tak boleh sembahyang, ada masa. Tapi nak boleh sembahyang dah dengan tak boleh lagi tu kadang-kadang tersilap. Duk kata tak boleh lagi, kata boleh dah. Contohlah kan. Jadi kami selalu kalau lagu tu kami mudah silap. Lepas tu aurat kami tak macam aurat lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki tutup pusat dengan lutut, selesai masalah. Boleh main mengaji lah, tapi tak ada lah orang pakai tu. Kami ni payah nak jaga aurat dengan ipak lah, dengan apa kok ni. Kadang-kadang ternampak rambut lah apa. Susah kami ya Rasulullah untuk jaga syariat Allah. Jadi apa nasihat Nabi kat kami? Rasulullah kata apa? Membuhukkan dulu, banyakkan bersedekah. Nabi suruh kat orang perempuan ni dia banyakkan bersedekah. Sebab apa? Mereka mudah nak silap kan. Suara teka-teka dia jadi aurat. Kita kadang-kadang lupa jerakah cucu 4 batu dengar. Nak jaga tu susah. Nabi kata banyakkan bersedekah. Sedekah itu mengkifaratkan dosa-dosa yang kita payah jaga. Sebab tu tuan-tuan tak perasan kalau kutip derma haji lawa apa orang perempuan bagi banyak ada orang jantan. Pasal dia tahu susah. Tu dalam duk jaga tu, nak jaga tu pun dia banyak silap. Tambah hak tak jaga, hak tak mengaji, Allah tuan-tuan. Baju kelawak tu lah, tu dah mangkit tidur sampai pergi merkiu. Nah hadap ngaji. Ini kelawak, tangan luar sak je kelawak. Hidup pegang ikan termenung depan Cina ni. Sekilo berapa apek ni, kilo apa? Apek tu pening. Nak buah gah mana satu ni, ikan termenung ke buah tik. Tu lagi lah yang tak faham syariat Allah. Jadi kita alhamdulillah, kita orang yang betul-betul menyayangi Nabi, ambil berat benda-benda ni. Ambil, lepas tu bersuci, ambil wudu. Macam mana nak ambil wudu? Dan ambil wudu. Saya biasa tak ada cerita ambil mayang. Ambil mayang di mana tu? Di RNR.
Akak nak sembahyang alhamdulillah, tapi ilmu tak ada. Ada orang ambil perempuan ambil wudu, ambil sembahyang. Ni Syekh Bel ni dia selit pergi celah telinga, selit rambut panjang, selit celah telinga, betul ambil kat sembahyang kan? Tak sah. Pasal apa? Syekh Bel ni dia duduk dalam kawasan muka ni, tempat ambil sembahyang ni, tempat tumbuh rambut ni sampai tepi telinga ni, sampai bawah dah. Syekh Bel ni dia masuk dalam muka. Habis macam mana nak buat? Kena, kalau rambut panjang kena tarik bagi panjang keluar, tarik, jangan selit je lah telinga, dia tak kena air, bagi panjang macam orang Cina. Saya tengok orang Cina panjang. Kemudian kena bagi basuh, kena bagi basah. Segmen tu kalau rambut panjang kena tarik keluar. Ambil ada yang pergi selit je lah ni, senang dia kata nak ambil sembahyang, tak kena air, tak sah sembahyang, letih saja berhenti pergi sembahyang. Pasal apa? Syariat tak ngaji. Dia buat tak betul dengan apa hak Nabi SAW. Tu baru takat tu banyak lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuba ada kitab buku dia tulis Fiqh Wanita. Fiqh Wanita khas untuk benda-benda penting untuk orang perempuan. Dalam Rumi ya, boleh beli baca, tak faham tanya, jangan tak faham duk senang. Main mengaji jadi buka soal jawab, tanya, kita beri mantap. Syariat yang kedua, dia sembahyang, solat ni macam mana sembahyang, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga wa akhlaqun. Nabi kata Islam itu yang ketiga akhlak. Macam mana kita nak jadi orang yang berakhlak? Macam mana akhlak Nabi SAW? Ada ilmu kita kena mengaji, ulama buat elok dah, iaitulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kena ada juga kita. Tiga ilmu ni kalau kita betul-betul sayang kat Nabi, kena mengaji. Satu akidah, yang kedua syariat, fiqh ataupun orang panggil juga fiqh, yang ketiga akhlak, orang panggil juga tasawuf. Barulah hidup kita ni cantik, menepati apa yang Nabi bawa. Barulah betul kita sayang kat Nabi SAW. Tumbuhan ni bagi penumpuan ni, tuan-tuan, jadi Darul Hidayah ni menyediakan benda ni. Sama-sama lah tuan-tuan dan puan kita bagi supaya dapat berkekalan pusat pengajian ni. Bukan ada apa untuk kita, untuk orang-orang kau ni memahami waktu yang awalnya lah, walaupun di mana pun ada, tapi di waktu ni pagi Ahad ni, ni satu tempat untuk menghidupkan sunnah Rasul. Sunnah ni bukan takat apa nama makan tiga tangan kanan kan apa semua. Sunnah ni ialah apa hak Nabi bawa. Yang lebih penting sunnah tu hak tiga benda ni: akidah, syariat, akhlak. Hak ni yang sangat penting hak Rasulullah SAW bawa. Jadi kita memaju, kita membangun, kita menghidupkan pusat pengajian agama ni, kita membangunkan sunnah Rasulullah SAW dalam arti kata yang sebenar. Jangan kita jadi kebanyakan umat akhir zaman, tuan-tuan. Nabi kata apa? Ubadun juhal. Akan ramai kita tengok akhir zaman ni, orang nak beribadat berpusu-pusu. Nak ibadat ni berlomba-lomba, semua pakat nak buat korban, pakat nak buat apa lagi, umrah pakat nak pergi, semua nak buat. Tapi juhalun, ubadun juhal, akan lahir ramai ahli-ahli ibadat tapi jahil. Tapi jahil. Saya biasa jumpa satu orang di Mekah lama. Duduk lepas maghrib saya duduk di lobi, Pansha duduk di lobi, duduk rehat, lobi hotel di Mekah.
main seorang hamba Allah tu dia kena ni tak terus dah bila sampai 2-3 hari dah. Ni sampai bila? Ni baru sampai tak, ya Allah, ni lemah lah. Ni semua ada nak pergi bilik ayam kecil berak semua ada apa nama tahlul tak lagi. Macam mana nak buat, saya nak pergi selesai semua dulu lah. Awak kalau buang dulu, tak boleh Ustaz, mana boleh buka lagi, tak tahlul lagi. Punya bahlul belu. Dia kata lagi tak tahlul, haram tu tak boleh buka, tak boleh buang, kena pergi selesai dulu. Siapa kata saya panggil dia main nisan pinai buang apa nama semua, boleh kalau tak ni tak tahlul? Boleh. Yang tak boleh jangan pakai pakaian berjahit je, pakai tola pergi bilik air tak apa, nak tidur dulu pun tak apa. Dia kata sa'i dah, tak apa, tawah dah, sa'i dia ada lagi. Dah dia tak buat semua lagi, kita buat semua lagi. Tapi tidur tu letih dah, tidur bagi suruh orang buat. Boleh ke tidur? Saya pun tak boleh dalam ihram, tak boleh tidur. Jangan pakai kain pelikat tu dah. Ni pakai kain pelikat tu dah, pasal dia jahit. Jangan tutup kepala, tidur rehat, esok kuat tenaga baru pergi buat. Lagu tu dia kata, saya ingat kot lagi tak pergi tawaf, tak lagi sa'i, tak tahlul, tak boleh buang kain ihram ni. Bukannya peteruk lagu tu. Nampak ramai kesian orang kita, semangat ibadat tu ada tapi ilmu tak ada. Pasal apa tak ada? Mengaji tak mau. Macam tuan-tuan membuat ni bukan senang orang nak boleh main duduk dengar. Nak buat, dia nak buat. Tapi nak mengaji fiqh yang Nabi bawa ni, macam mana nak buat ibadat, tak ramai orang suka, tak ramai orang seronok. Sedangkan yang ni yang menjadi asas Tuhan nak terima ibadat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kata Allah tak tengok pada rupa kamu, buat hebat lagu mana kasihkau, lagu mana kamu, Allah tak nilai. Tapi Allah nilai, Allah pandang hati-hati kamu, satu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Amalan kita buat atau ibadat itu betul tak dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita hendaklah merasakan sebenarnya semua tuan-tuan dan puan-puan yang duk berulang mengaji di sini ke di mana, inilah dia pencinta Rasulullah SAW yang sebenar. Walaupun kita tak pergi majlis perarakan ke apa ke, kita adalah orang yang menyintai Rasulullah. Dengan kita berselawat menjadi amalan kita, dan kita mendalami ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya abang minggu bulan lepas itu kita baca sikit Syama'il Muhammadiyah ni. Kitab ni ditulis tentang Rasulullah SAW. Kita baca ada sikit dulu. Kerana masih bulan hari ni bulan awal, saya nak sambung sikit lagi bab-bab yang tertentu untuk kita mengambil keberkatan di bulan Rabiul Awal yang mulia ni. Iaitu kita tengok bab yang ke-40 mengenai ibadah Rasulullah SAW. Macam mana ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-261, yaitu Anil Mughirah bin Syu'bah qala sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura.
Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat, iaitulah sembahyang, sehingga kaki baginda bengkak. Saya dah sebut tadi. Lalu baginda ditanya, mengapa engkau memberati dirimu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nampak dalam hadis ni nak abang kat kita bagaimana sifat solat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat sungguh-sungguh dan berkekalan sehingga bengkak kaki dia kerana sembahyang. Tuan-tuan, dan bila ditanya kenapa, adakah ditaklifkan, disuruh buat sampai lagu ni, Allah perintah? Tak, Nabi kata, afala aku ma'ab dan syakur, tidakkah aku suka bahawa aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi yang ibadat tu pasal apa? Pasal nak persembahkan sifat syukur dia sebagai hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun bila kita buat ibadat ni kerana syukur kepada Allah, dia ada kekuatan. Tapi kalau buat kerana terpaksa, tu yang malah nak bangkit malam, hak fardu pun buat pun tak ketahuan 3 ke 4 rakaat, 3 ke 4 tak tahu, lalu dia jadi dulu. Sebab kita beribadat tu kita tak tahu apa asas yang mendorong kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, dia kewajipan kalau hak fardu. Yang kedua, kerana nak menzahirkan sifat syukur kita kepada Allah. Ni kita boleh belajar kepada Rasulullah SAW kan. Bila kita ada sifat tu, rasa tak cukup nak ibadat, tidak. Tu ingat Allah bagi kita sihat di tengah-tengah Covid ni umpamanya. Allah bagi kat kita, Allah ada menantu, ada anak, ada cucu jaya belaka. Banding dengan setengah orang, Allah takdirkan kat dia susah kerana anak-anak, susah kerana menantu, susah. Allah bagi rezeki kat kita. Bila ingat benda ni, dia ada kekuatan nak bagi kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah malam jaga bangkit nak sembahyang, ingat nikmat Allah ni, kita nak syukur. Allah pula kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak kira nikmat Allah yang Allah bagi kepada kamu, kamu tidak akan terkira banyaknya. Kita bila lupa benda ni lah, yang bangkit malam setahun sekali pun rasa magar. Tapi kalau kita ingat lagu tu, sebab tu kan saya biasa ceritakan bila disyariatkan sembahyang kan, disyariatkan sembahyang 50 waktu, Nabi tak tolak. Pasal apa? Pasal dia ingat ni, Allah bagi nikmat ni tak padan kalau lah Allah fardukan 50 waktu. Tak padan. Nikmat menyawa, siapa boleh bagi nyawa kat kita? Tuan-tuan pergi cari mana medical center hebat-hebat sok-sok. Lambuai ke KMC ke PMC ke apa ke, ada stok nyawa? Tak ada. Darah ada, nyawa ni ada nyawa. Pergi cari. Tak ada. Sehari semalam berapa ribu kali kita nyawa. Ni jantung yang duduk dalam diri, dalam badan kita ni, start dalam perut, duduk berdenyut sampai keluar. Sekali pun dia tak pernah slow. Jalan. Kita berjalan, dia jalan. Kita tidur, dia jalan. Kita berlari, dia jalan. Kita berhenti, dia jalan.
Jantung berhenti, kita jalan. Terus dia tak berhenti. Pernahkah Allah minta kita bayar? Kena bayar. Macam kita duk guna data habis tu, Selcom minta kena bayar 130 bulan dalam masa 7 hari. Pernah malaikat angkat bil kat tuan-tuan membaca. Puan telah pun menyawa sekian ribu kali pada tahun ini, sila bayar sekian ratus ringgit, kad kredit diterima. Tak pernah malaikat hantar. Sedangkan yang ni lah yang kita boleh hidup, kita boleh makan, kita boleh menikah, kita boleh beranak cucu, boleh seronok atau benda, sebab ada nyawa. Allah tak pernah bayar. Sebab tu bila ingat hal ni, hidup tajak malam ni aku nak bangun bayar. Sebab tu Nabi bila 50 waktu tak tolak, cuma turun jumpa atas nasihat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa minta korang lah sekali sampai tinggal 5 waktu, sekali naik 5 korang tinggal 5. Apa Nabi kata bila Nabi Musa kata naik lagi, wahai Muhammad, mohon kepada Allah kurangkan lagi. Dia kata aku malu wahai Musa kepada Allah, kerana nak banding dengan kelebihan yang Allah bagi kepada aku dan umat-umatku, 5 waktu ni tak cukup. Oleh kerana Nabi malu, tinggallah. Itu dia tuan-tuan. Makna kita boleh faham, kalau kita malu dengan Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita rasa tak cukup masa nak ibadat kepada Allah. Tapi kalau tak malu, tak malu, Tuhan bagi jodoh elok, bukan senang jodoh ni kerja Allah. Pergi nikah di masjid, mayang haram dah. Orang nyawa tak semayang ni masuk lorong dah. Lagi nak make up boleh, nak dibuat boleh, susah tu. Tak semayang, pengantin tak malu. Tukang masak, Allah Ta'ala bagi kat dia pandai masak kenduri, buat gulai dengan batang pisang apa semua. Tapi dia pakai kasut but daripada subuh sampai asar, mayang haram dah. Tukang masak tak malu. Makan orang pergi kenduri sepinggan, dia dengan bungkus buat balik apa semua, mayang dah. Dia cerita dulu lah kan, dah. Pakai tak buat kenduri kahwin, terima menantu je, start dengan tuan kenduri sampai tukang masak, mayang juga. Tuan kenduri sudah habis lah, duduk salam tak boleh hok. Masa tu jujur orang main, sampai tak sedar asap. Sampai adik dia kata, abang habis mayang tinggal kat gua pula. Lorong habis dah. Dia kata, aku tak harap bang. Dia duduk harap. Salam itu. Tuan-tuan, tak malu. Kenapa? Kerana tak malu dengan Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nabi ajak pada kita, macam mana kita nak jadi orang yang semangat ibadat. Yang sunat-sunat ni lah, puasa sunat, mayang sunat, sedekah sunat kan? Sedekah pun ada wajib sunat. Sedekah wajib zakat, sedekah sunat macam Tuan Mazlan sebut saat ni, siapa nak wakaf, nak apa tu sunat. Bila kita ingat nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita,